Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk surah baru, surah Al-Maidah. Surah An-Nisa kita ada 9, 10 kuliah dan kita masuk surah baru, surah Al-Maidah dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan kamu berburu ketika kamu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Baik, tengok. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad, peraturan-peraturan Allah hendaklah kamu penuhi. Ini lebih kepada ayatnya lebih kepada merujuk mengenai haji. Dihalalkan kepada kamu binatang ternak. Semua binatang di atas muka bumi ini halal bagi kamu. Semua binatang halal bagi kamu kecuali, tidak ada yang lain kecuali yang akan dibacakan saja. Faham? Bahawa dengarkan ayat perkataan illa, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu. Selain yang tidak dibacakan ini adalah halal. Banyak makanan kat dunia ini adalah halal. Okey? Faham? Kecuali yang akan disebut. Okey? Dan Allah tidak menghalalkan kamu berburu ketika kamu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya. Tengok. Tidak dibenarkan berburu ketika haji. Haji ini rujuk kepada waktu pakai ihram, senang cerita. Lebih kurang dalam seminggu nak masuk Mekah, semua pakai ihram. Pada masa itu tidak dibenarkan berburu. Faham? Orang haji ini si tadi. Orang lelaki ni pakai kain ihram, dalam pun tak pakai apa-apa, tiup pun tak pakai. Dia cuma kain dia, 2 helai kain dia, tak ada berjahit pun. Takkan nak berburu pula. Tetapi yang pasti Allah memang tak benarkan mereka berburu ketika mengerjakan haji. Barang siapa yang melanggar wajib haji ini, maka dia naklah kena dam. Awak membunuh binatang buruan, awak kena dam. Faham? Ini mengenai haji. Surah Maidah ayat 1. Tengok, dengar dulu. Nanti kalau awak nak pergi haji, nak pergi umrah, dia akan ajar awak. Kalau awak masa pakai ihram, awak tak boleh berburu, awak tak boleh berburu ni lebih kepada kambing gurun ke unta liar ke. Alright. Jadi itu yang tidak dibenarkan. Faham? Kadang-kadang dalam kuliah haji ni orang tanya yang bukan yang pelik-pelik. Habis kalau membunuh katak kena dam tak? Memijak katak, terpijak katak nak pergi masjid. Ayatnya berburu kan? Kadang-kadang yang tanya ni bukan terpijak katak ni membunuh semut ni boleh tak? Pukul lalat ke nyamuk boleh tak? Ayatnya kan berburu. Senang cerita berburu dengan senjata lah. Memang sengaja berburu. Benda-benda soal kecil tu remeh-temeh ni. Kadang-kadang ustaz yang jawab itu pun tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Apa hukum memijak katak masa nak pergi masjid, masa ihram? Bukan berburu kan? Faham? Yang diharamkan Ada juga dikatakan memetik dahan-dahan dekat Arafah, awak kena dam. Ayatnya memanglah awak tak sepatutnya memetik dahan pokok dekat Arafah, dekat Masjidil Haram ini, sebab sana tu kawasan panas. Mereka nak mengairi, ambil air daripada Laut Merah, nak mengairi pokok dekat kawasan Arafah tu. Bertahun 15 tahun baru sebesar ni dia. Tengok, kadang-kadang 15 tahun sebesar tu je pokok je. Jangan awak petik dahan-dahan kat sana. Tetapi
yang dilarang masa maka ihramnya adalah berburu. Faham? Alright? Okay? Hai orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan janganlah kamu mengganggu hadiah wal kalaid. Hadiah wal kalaid. Dan janganlah kamu mengganggu orang-orang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurnia dan keredaan dari Tuhan mereka. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum buat mereka menghalang-halangi kamu daripada Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Tengok ayat yang kedua. Jangan mengganggu syiar-syiar Allah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, peraturan-peraturan haji. Ini mengerti peraturan haji, okay? Dan janganlah melanggar bulan-bulan haram. Apa dia bulan haram? Bulan suci, bulan apa? Apa dia bulan suci? Apa dia? Apa dia? Tahu tak bulan suci? Bulan suci adalah, dengar dulu, lain kali ingat, bulan suci bukan bulan Ramadan. Bulan suci ini adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 3 bulan berturut orang nak pergi haji, orang masih haji, orang nak balik haji. Dan Rejab adalah pertengahan tahun, orang Jazirah ramai pergi umrah pada bulan Rejab ni, pertengahan tahun. Jadi jangan diganggu. Ada peraturan-peraturan bulan haram, iaitu tidak ada lagi dendam kesumat semasa bulan haram, balas dendam dan sebagainya. Okey, tengok ayat yang kedua. Dan janganlah kamu mengganggu hadiah wal kalaid. Awak tahu hadiah wal kalaid? Tahu ke tak? Tak. Hadiah wal kalaid ini hadiah binatang yang diberi tanda untuk disembelih. Surah Al-Maidah. Hadiah binatang yang diberi tanda, tak kisah di stapler ke, dibagi nombor ke, untuk dibawa ke pusat penyembelihan. Jangan ganggu binatang tu. Kalaid adalah binatang yang diberi tanda dengan kalung. Dikasih tanda kalung ke rantai ke, ini binatang untuk sembelihan. Nanti kita akan mengulas hadiah awal kalaid ini, bahira saibah wasilah dan ham, ayat 97 hingga 103 surah Al-Maidah. Okey. Jangan ganggu binatang untuk Dan janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredaan daripada Tuhannya. Allah melarang orang mengganggu orang nak pergi haji ke Baitullah. Semuanya nak mengharap keredaan Tuhan. Orang-orang Syiah ke, orang-orang Sufi kaki kubur ke, orang-orang yang mengharapkan ubud dunia pun, semuanya mengharap keredaan Tuhan semasa di Mekah. Ada macam-macam kehendak masing-masing, jangan dihalang. Ada yang pergi Mekah, dekat sana nak minta doa dunia, nak jumpa jodoh, nak minta anak lah, rezeki dan sebagainya. Adik petua baru ni dia kata untuk melobi Tuhan. Tahu melobi Tuhan? Ini PL-PL orang yang jahil agama. Dia kata doa dekat multazam, doa mustajab. Ini nak minta tender kontrak. Ini juta-juta. Jadi minta ke sana. Dia kata melobi Tuhan. Begitu jahilnya manusia ini tentang akidah agama. Bahawa Allah itu hampir, Allah mengkabulkan doa apa yang dikehendakinya. Orang yang jahil agama. Jangan ganggu orang pergi masjid. Orang-orang Saudi yang berpegang dengan Al-Sunnah, orang yang kuat dengan pegangan Al-Sunnahnya, dia tidak menghalang orang-orang Syiah ataupun orang-orang Sufi dan sebagainya. Walaupun mereka itu berbeza dalam mazhab dan sebagainya. Okay? Tengok ayat yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga. Dengarkan. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi,
dan sembelih atas nama selain daripada Allah. Haram makan bangkai. Jangan makan bangkai yang dilanggar kriteria yang benda ke, yang dah mati bukan disembelih, penyakit dan sebagainya, hukumnya haram. Jelas sebab diharamkan bagi kamu. Hurimat, haram. Bangkai, darah. Kadang-kadang awak tengok makan restoran, kadang-kadang masih lagi ada goreng, mana darah masih merah, awak siap ayam tu dalam masih merah, jangan awak makan. Okay? Jangan makan, suruh digoreng balik lagi sekali ke whatever. Walaupun disembelih, sebab itu masih lagi bentuk darah. Faham? Kalau goreng dah kering garing yang tak ada masalah, walaupun darah dah goreng. Allah lebih mengetahui, mungkin dalam darah itu ada banyak bahan-bahan buangan daripada virus ke kumbahan nanah dan sebagainya. Allah lebih mengetahui. Babi haram makan. Ulas balik, haram makan. Awak nak pakai kasut kulit babi, kalau awak tak geli, silakan, tak jadi masalah. Brus lukis pakai bulu babi, awak nak jilat, no problem, jilatlah. Sebab yang haram makan. Kalau awak geli jangan pakai, tapi awak tak boleh mengharam. Awak nak bela anak babi, belalah. Anak babi tu comel, petak-petak. Bela tak salah, tapi kalau awak bela untuk awak jual, untuk orang makan, awak dah kira subhan. Haram makan. Jangan nak mengharamkan yang lain. Haram cium babi, awak cium juga dia awak. Okey, yang haram makan. Okey. Dan yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Yang disembelih selain daripada nama Allah. Ini orang-orang musyrik, orang-orang Buddha, orang Hindu, dia tak akan sebut nama Allah. Okey, tetapi kalau disembelih orang-orang musyrik ini, orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu ke maju boleh, ni awak tak boleh makan. Faham? Faham? Betul kan? Yang Cina cocok itik tu tak boleh. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ini kadang-kadang ustaz kita ni cuma dengar aja. Ayatnya kan, yang sempat kamu sembelih, yang jatuh kapai-kapai ke, yang tersepit ke, yang awak sempat menyembelih. Ini kadang-kadang ketua je pendapat orang. Dia kata kalau kepalanya terpusuk kat dalam, sembelih je kat ekor pun boleh. Itu pendapat dia, tinggalkan. Sebab setahu kita kalau sembelih mesti dileh dekat bulu pun kira sembelih. Sembelih bulunya. Ayatnya mesti sebab itu pendapat orang. Awak tinggalkan. Jadi kalau diterkam binatang, dilanggar kereta masih terkapai-kapai, awak boleh sembelih di leher, sembelihlah. Sebab dalam sunnahnya, ini para ulama menghadap kiblat, pakai pisau yang tajam, potong 2 urat mereh. Kalau bagian doktor dipanggil keratin arteri. Tahu keratin arteri? Sebab salur darah yang terus ke otak. Mudah-mudahan dengan putus 2 salur darah ini cepat mati. Kalau tak putus boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Itu cuma sunnah. Pakai pisau yang tajam, pakai pisau tumpul, anyanya. Tapi kalau dengan pakai buluh ke apa, bukan, itu bukan sembelih. Sembelih hendaklah gunakan pisau, potong di kawasan. Faham? Diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, azlam. Mengundi nasib anak panah itu adalah fasik. Fasik. Mengundi anak panah adalah fasik. Baik-baik. Jangan tenung nasib, jangan nak ambil tua, ini nak buka niaga, tunggu hari Jumaat pada bulan ni, ini baik. Ini bulan Muharram. Ini orang kalau percayaan orang lama, tak boleh kahwin bulan Muharram. Bulan panas dan sebagainya, ini khurafat, fasik hukumnya. Tetapi kalau pilih, aku nak pilih kahwin hari Sabtu supaya senang orang datang cuti kan, no problem. Itu tak jadi halangan dalam hal akidah. Ini saya nak buat majlis kahwin ini, senang ingat 1 hari bulan 1 tahun 1. Okey, senang ingat, tak ada masalah. Itu tak jadi benda khurafat. Itu supaya kamu senang ingat. Yang salah adalah benda khurafat. Masih ramai lagi nak buka
niaga pun nak tunggu hari, nak kahwin pun nak tunggu hari, habis benda-benda kurang. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Tengok. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agama. Ayat ini turun pada tahun yang akhir, sebab dia bersambung dengan ayat yang seterusnya. Ayat ini turun setelah Jazirah sudah ditawan oleh Rasul. Dia pada selatan lautan Hindi, kawasan Bahrain, Oman itu, sampai kawasan dibatasi oleh Laut Merah, sampai dengan Laut Parsi, dan di utara dibatasi oleh Tabuk. Rasulullah yang meletakkan batu tanda, semuanya bebas daripada orang-orang kafir. Tidak ada berhala kawasan situ, dan bahkan sampai sekarang tidak ada berhala, tidak ada gereja, tidak ada sinagog. Tidak ada dua agama di Jazirah. Peraturan daripada Rasul. Tidak ada dua agama di dalam Jazirah. Orang Kristian boleh datang ke Mekah, orang Kristian boleh datang ke Madinah. Orang Yahudi, Kristian pun dibenarkan masuk di Mekah. Orang musyrik aja yang tidak dibenarkan. Nanti kita sampai dalam surah Taubah. Tetapi tidak akan ada gereja, tidak akan ada sinagog, tidak akan ada berhala di kawasan Jazirah. Pusinglah awak, baik Dubai ke, Abu Dhabi ke, sampai ke selatan, sampai ke utara. Jordan bukan, Jordan tidak luar kawasan Jazirah. Itu sebab masih ada lagi 10% penduduk Kristian di Jordan, masih ada lagi gereja di Taman Jordan. Faham? Pada hari ini aku sampurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam itu menjadi agamamu. Saya akan ulas nanti. Hari ini, pada hari ini aku sampurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Ini adalah wahyu Allah yang terakhir. Dengar, ini adalah wahyu Allah yang terakhir. Yang terakhir turun. Wahyu Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Itu wahyu Allah yang pertama turun untuk Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah balik ketakutan jumpa Jibril, ambil selimut berselubung. Turun wahyu Allah yang kedua, ya ayyuhal muddasir, ada 12 ayat, 10 ayat, 12 ayat. Itu wahyu Allah yang kedua, wahai orang yang berselubung. Nabi ketakutan. Selepas ketakutan, lama-lama Nabi tertidur. Kain tadi dijadikan selimut. Turun wahyu Allah yang ketiga, ya ayyuhal muzammil, 1 hingga 12 kalau tak silap saya. Itu adalah 3 wahyu Allah yang turun pada malam pertama Lailatul Qadar. Dan ayat yang ini, hari ini telah kusampurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam itu menjadi agamamu, adalah wahyu yang terakhir. Wahyu Allah yang terakhir. Nanti saya akan ulas. Barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja buat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Merujuk kepada makanan tadi. Kalau kamu terpaksa, awak boleh makan bangkai. Kalau kamu terpaksa, awak boleh makan darah. Kalau awak terpaksa, awak boleh makan babi. Dan kalau awak terpaksa, awak boleh makan sembelihan untuk berhala dan sebagainya. Keadaan terpaksa, bukan untuk buat dosa. Dia kadang-kadang, ini tak ada makanan ini, nampak ada seekor babi, aku habiskan satu peha dia. Nah, sebab untuk makan untuk hidup saja. Faham? Faham? Mengenai makanan. Cuba tengok surah Al-Maidah ayat 87. Hai orang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Jangan suka mengharamkan sesuatu yang tidak ada nas. Jangan nak mengharamkan siput babi, siput sedut,
halal, siput babi haram, jangan. Paham? Awak tak boleh mengharamkan sesuatu. Jangan mengharamkan makan ular ke, makan apa tak, awak tak ada nas. Haram halal milik Allah, kita boleh katakan baik tak? Baik, okey? Dan janganlah kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jangan berkeras sangat, okey? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Tengok ayat 88, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari Allah yang telah direzekikan kepada kamu, dan tawakallah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Tengok, ini perintah daripada Allah. Makan yang halal lagi baik. Yang halal jelas kan? Yang halal jelas. Yang tak disebut daripada Al-Quran itu halal. Tak kira kau nak makan siput babi ke, kau nak makan lipan ke, kau nak makan lipas ke, halal tetap halal. Tetapi awak diperintahkan makan yang halal lagi baik. Kalau dia tak baik, awak jangan makan. Bentuknya je tak baik, jangan makan. Ini kek bulan tulisan Cina, awak rasa tak baik, jangan makan. Walaupun tulis alam alif lal bosok, geli, jangan makan. Okay? Namanya saja siput babi, kau jangan makan. Sebab nama, bukannya dia haram, tapi dia tak baik. Ataupun bentuk kek happy birthday, bentuk macam mulut babi. Nah. Orang akan makan. Ini halal haram daripada Allah, baik tak baik atas kamu. Ataupun foto, restoran yang terlalu foto, jangan makan. Halal gula, halal, tapi orang kencing manis tak baik bagi kamu, jangan makan. Kambing begitu juga dan sebagainya. Ayat Al-Quran yang lain dalam surah Al-Araf, dan makan dan minumlah, tetapi janganlah kamu melampau. Tengok ayat 90 surah Al-Maidah. Kita mulai makanan hari ini. Hai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, sembahan korban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat untung. Haram, makan, minum, khamar, bir. Berjudi haram, tengok biar khamar haram, tengok dan sembahan untuk berhala, awak tak boleh makan. Orang yang sembelih walaupun sebut nama Allah, ini bismillahirrahmanirrahim, disembelih untuk buangan cat, awak jangan makan. Untuk mengalau hantu, jangan makan. Atau untuk ni dulu uji laut, dekat Terengganu ada bicara halau, ni musim terhujung, makan orang, whatever. Macam tu awak tak boleh makan. Ataupun buah limau, kadang-kadang macam orang-orang Cina taruh, awak jangan makan, sebab itu adalah sembahan untuk berhala. Faham? Bahkan air yasin, air tangkal, air benda, awak jangan makan. Benda-benda tu subhat, awak jangan makan. Minum je teh tarik, jangan air yasin. Mesti nak minum teh tarik, minum air halia ke air benda. Sebab itu bukan untuk Allah. Allah tak perlukan itu, sebab Allah mendengar doa makhluknya. Awak jangan nak minum benda-benda yang bukan. Awak tinggalkan benda-benda yang subhat. Air yasin ke, air asmaul husna ke, benda awak jangan minum. Bukan kita nak kata benda itu haram, tapi takut benda-benda subhat, sebab takut benda itu untuk sembahan, untuk berhala, bukan untuk Allah. Allah tak perlukan. Cuba tengok ayat yang ke-96. Kita belajar mengenai makanan lagi ni. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagi kamu. Semua hasil laut, binatang laut adalah halal. Jangan takut makan. Awak nak makan penyu, makan. Awak nak makan belangkas, belangkas tu dua alam, halal, tak ada masalah. Itu cuma pendapat ulama je. Binatang hidup dua alam tak boleh makan. Ketab bangkang itu hidup dua alam. Siput sedut yang berebut itu hari itu pun makan dua alam. Tahu tak? Siput babi yang satu alam. Tahu? Itu cuma pendapat ulama, tinggalkan ulama itu. Yang pasti semua binatang dari laut adalah halal. Faham? Orang makan kura-kura, orang makan ular, makan. Awak geli jangan makan, tapi jangan kamu mengharamkan. Sebab ayat ini dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Ayat ini juga mengatakan tak perlu sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nak sembelih udang?
Kita nak sembelih ikan tak perlu sebab ayat itu halal merangkumi tak perlu disembelih. Kena udang kiroki ada kepala, kena kerang mana kau nak sembelih. Jangan yang bukan. Faham setakat ini? Faham setakat ini? Faham mengenai makanan kita yang disebut oleh Allah haram sahaja awak boleh haramkan. Jangan mengharamkan yang tidak ada nas. Ayat yang keempat, mereka menanyakan kepada kamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Yang tak baik jangan makan. Kau makan cockroach lah, walaupun dia halal, kena lipas, belalang, ular, benda-benda yang tengok pun geli, jangan makan. Tapi kita tak boleh mengharam. Halal untuk yang baik-baik. Jangan yang bukan. Dekat Thailand macam-macam. Kalau tengok dekat doktor pun perlu sampai ke Thailand sebenarnya. Okey, tengok makanan yang bukan-bukan ya. Dihalalkan kamu yang baik-baik, yang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar melatihnya untuk berburu. Kamu mengajar menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Makanlah dari apa yang ditangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas waktu melepaskannya. Ini binatang buruan yang telah kamu ajar. Faham? Okey? Kalau binatang buruan, tak kira anjing ke, elang ke, rimau ke, beruang ke, yang awak boleh ajar untuk berburu. Okey, binatang yang ditangkap oleh binatang buruan ini, awak tak perlu sembelih. Awak lepaskan anjing, bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah. Pas digigit ke kambing buruan, whatever, mati, awak tak perlu sembelih. Sebab ayat ini yang ditangkap oleh binatang buruan makan. Faham? Tak perlu sembelih. Okey. Yang keduanya, apabila tengok binatang buruan lebih kepada anjing ataupun elang. Ini sebab turunnya ayat. Daripada dulu lagi anjing memang diperlukan untuk berburu. Ayat ini juga disandarkan oleh Imam Anas bin Malik dan kebanyakan ulama bahawa binatang yang digigit oleh anjing awak tak perlu basuh sampai 7 kali dengan air, termasuk air yang bercampur dengan tak perlu. Dan orang yang sama dengan 7 kali air itu orang Malaysia sini je. Itu mazhab Syafi'i saja. Alright, mazhab lain ataupun pendapat ulama lain tak perlu. Kadang-kadang sudu dulu dekat kapal terbang, sekarang sudu plastik, dulu tak ada. Sudu tu dah cocok apa babi whatever. Siapa yang hidup dekat London, siapa yang kat sana lebih terdedah, tak jadi masalah. Tak payahlah sudunya nak basuh ke tanah. Awak dapat bersih su. Faham? Kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i ataupun pandangan Imam Syafi'i. Saya takut beri ni cuma pengikut-pengikut dia je. Bila dah 1000 tahun daripada Imam Syafi'i ini, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dah tukuk tambah macam-macam, kita tak tahu. Tetapi mengikut Imam Anas dan bin Malik, apa kata Imam Anas? Aku tinggalkan hadis ahad yang melihat Nabi membasuh 7 kali dengan air, termasuk satu air yang bercampur dengan tanah pada bijana yang telah dijilat oleh anjing. Sebab itu hadis ahad. Sebab ada ayat yang lebih jelas. Berarti ayat ini jelas. Semua yang dijilat oleh anjing ke babi ke, awak terpegang ke, awak tak perlu sangat basuh sampai 7 kali, bersih. Faham? Itu pendapat Imam Syafi'i je yang macam itu, ataupun pendapat mazhab-mazhab. Kita tak boleh, itu hak orang nak berpendapat. Faham? Faham? Boleh? Tengok ayat yang lain dan tengok dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan binatang itu. So lepaskan, baca bismillah, lepaskan. Kita sebut bismillah ke Allah ke subhanallah, asalkan sebut nama Allah. Faham? Ayat ni juga ada orang takwil-takwilkan tau. Kadang-kadang dikata kalau pakai anak panah, bismillahirrahmanirrahim, cup, mati. Tak payah sembelih. Sebab anak panah itu juga dianggap sebagai binatang buruan. Ada juga orang yang mandai-mandai ataupun pendapat orang pakai senapan, bismillahirrahmanirrahim. Ni yang berburu kancil dekat hutan simpan bersih. Banyak yang awak tengok. Ini pendapat-pendapat yang berbeza.
Kadang-kadang dikata senapang itu pun macam binatang buruan, takwilan saja. Oh, jangan heran ada orang berpendapat begitu. Tapi rujuk ayat ini lebih kepada binatang buruan. Tengok ayat yang kelima. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dihalalkan mengahwini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Tengok ayatnya. Awak halal makan sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani. Halal makan. Jangan nak mengharamkan sembelihan mereka. Sebab ayat ini jelas, dihalalkan bagi kamu makanan sembelihan ahli kitab sebelum kamu. Awak pergi dekat France ke, kat negara-negara Kristian lah. Baru ni saya balik daripada New Zealand ke, daripada Australia, masuk McDonald dia no problem. Itu boleh makan daging dia pun no problem. Dan saya pun cuba nak membiasakan ayat ini. Kalau dulu tak takut juga nak McDonald ni, cuma makan pilat upis. Takut. No, sekarang tidak. Saya lebih yakin dengan ayat Al-Quran bahawa sembelihan ahli kitab ini halal bagi kamu. Makan, jangan tak makan. Tapi kalau rasa geli, jangan makan, cari yang lain. Tetapi dari segi hukum tak jadi masalah. Mereka-mereka yang belajar di London, di Perancis, benda ini dah biasa, tak jadi masalah. Sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani halal bagi kamu. Ada orang mempertikaikan juga, dia kata ahli kitab ni dulu dengan Nabi lain. No, tidak. Ahli kitab dalam surah Al-Imran juga, dia kata telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Berarti orang-orang Kristian sudah berpecah tiga dalam satu itu zaman Nabi lagi. Dan peraturan Al-Quran ini akan berlaku, masih lagi berguna sampai hari kiamat. Faham? Tak kira ahli kitab zaman Nabi ataupun ahli kitab sekarang ini, bahawa sembelihan mereka halal kamu makan. Faham? Baik Yahudi ataupun Nasrani. Dan dihalalkan kamu mengawini perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan orang beriman dan perempuan menjaga kehormatan di kalangan orang ahli kitab sebelum kamu. Ayat ini tengok ayat tu. Tengok ayat tu. Halal kawin dengan perempuan Kristian yang menjaga kehormatan. Halal berkawin dengan perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan orang-orang Yahudi. Saya akan mengulas itu pada kuliah akan datang. Kawin Kristian boleh ataupun tidak? Jawabnya boleh. Saya akan mengulas pada kuliah akan datang. Faham? Tengok ayat seterusnya, okey? Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik. Kawin atas nama Allah, bukan untuk simpan-simpan yang berangkat. Barang siapa yang kafir sesudah beriman dengan hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barang siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, dah disebutkan tadi, binatang yang ditangkap oleh binatang buruan halal. Oh, ya Allah. Binatang yang diharamkan hanyalah yang disebut, awak kena beriman, jangan nak mandai-mandai. Dalam Al-Quran ini disebut juga, boleh kahwin dengan Kristian dan Yahudi, awak kena terima. Kalau kamu tak percaya, kamu kafir, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sebab peraturan ini adalah dari Allah. Boleh kahwin dengan Kristian yang menjaga kehormatan dan juga Yahudi yang menjaga kehormatan, ini adalah peraturan dari Allah. Jangan awak nak mandai-mandai. Okey? Barang siapa yang kafir, awak tak percaya, kamu akan dapat rugi. Sebab kamu menolak peraturan dari Allah. Faham? Alright, kita sudah mengulas mengenai makanan dan juga sedikit mengenai hadiah awal kalain. Ada apa awak nak tanya mengenai makanan? Ada apa nak tanya mengenai makanan? Tak ada? Baik, saya nak mengulas sedikit
ayat wahyu Allah yang terakhir. Hari ini telah aku sampurnakan agamaku untuk kamu dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama. Doktor beritahu, tengok sini dulu, dengar cerita dulu. Ini cerita terjadi dalam Al-Quran. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, selama 10 tahun di Madinah. Okey? Semasa di Madinah, Rasulullah terlibat dengan banyak peperangan. Termasuklah Badar, perang Uhud, menghalau Qainuqa, Nadir, peperangan Badar 2, peperangan Khandaq, Khaybar dan sebagainya. Sampai tahun ke-9, pada tahun ke-7, akhir ke tahun ke-7, Rasulullah dengan tenteranya 10,000 angkatan tentera menawan Mekah. Okey? Jadi Mekah di bawah jajahan Rasul pada akhir tahun ke-7 atau awal tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijrah, haji yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar, 1.500 orang tadi. Tapi tahun ke-9 inilah tahun yang terakhir yang dikenali sebagai haji wida, haji pertama bagi Rasul dan juga haji terakhir bagi Rasul. Okey? Rasulullah datang dalam sejarah hampir 100,000 orang. Alright? Dibawa ke semua isteri-isterinya. Okey, untuk mengerjakan haji. Pada masa pada 9, hari yang ke-9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah, selepas wukuf waktu zuhur, Rasulullah membacakan khutbah Arafah, ataupun dikenali khutbah perpisahan. Sebelum turunnya ayat yang terakhir ini, hari ini aku sampurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu ini, Rasulullah baca khutbah Arafah. Cuba awak dengar baik-baik kandungan khutbah Arafah. Kandungan khutbah, atau dikatakan sebagai khutbah terakhir, bukan khutbah terakhir namanya, khutbah Arafah yang Rasulullah bacakan semasa wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah. Awak dengarkan baik-baik, sebab ini adalah pesanan Rasul, didengar oleh ramai manusia, hampir 100,000 orang. Tidak ada yang was-was tentang hadis ini, sebab ramai yang mendengar, ataupun dikenal sebagai hadis mutawatir. Awak dengarkan kandungan khutbah Arafah. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak tahu bahawa aku akan bersama kamu pada waktu begini dan keadaan begini di lain waktu. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu dan harta kamu adalah suci buat kamu, seperti sucinya hari ini, sehingga kamu menemui Allah, dan pasti kamu akan menemui Allah. Wahai manusia, barang siapa yang diberikan amanah, maka hendaklah diberikan amanah itu kepada haknya. Awak dengarkan kandungan Rasul. Wahai manusia, mulai hari ini tidak ada lagi riba. Tidak laku lagi riba Abbas bin Abdul Muttalib. Untuk kamu hanyalah pokoknya kamu tidak menganiaya dan tidak dianiayai. Wahai manusia, tidak ada lagi hutang darah di antara kamu. Dan hutang darah yang pertama aku lepaskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Wahai manusia, dan sejak dari penciptaan langit dan bumi terdapat 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, dan 1 bulan di antara Jamadil Akhir dan Sa'ban. Janganlah kamu menunda-nunda bulan haram
haram seperti jahiliyah, menunda satu haram untuk menghalalkan sesuatu, kemudian ditunda pada bulan berikutnya untuk mencukupkan kandungannya. Wahai manusia, seperti mana kamu ada hak terhadap istri-istri kamu, istri kamu juga ada hak terhadap kamu. Hak kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak membenarkan orang yang tidak kamu sukai menginjak lantai rumah kamu. Sekiranya dia menyakiti kamu, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah dari tempat tidurnya, dan pukullah yang tidak mencederakan. Kemudian sekiranya dia sudah berlaku baik, janganlah kamu cari kesalahan-kesalahan mereka. Wahai manusia, segala masalah sudah ada jawapannya. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Damaikanlah di antara mereka dan janganlah kamu buat aniaya sesama kamu. Itu antara kandungan yang saya ingat. Kemudian Rasulullah membacakan, Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Masyarakat orang 100.000 dikata, iya. Rasulullah tanya lagi, Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Serentak 100.000 orang, iya benar, telah kamu sampaikan. Demi Allah, hari ini sudah aku bacakan ayat Al-Quran kepada kamu. Sudahkah aku sampaikan kepada kamu ayat Al-Quran? Sudahkah aku sampaikan kepada kamu ayat Al-Quran? Sudahkah aku sampaikan Al-Quran ini kepada kamu? Sudah. Demi Allah, Allah jadi saksi. Sebagai bos, sebagai tuan punya, aku telah sampaikan ayat Al-Quran kepada kamu. Kewajiban kamu untuk menyampaikan yang lain. Itu adalah kandungan khutbah Arafah yang Rasulullah bacakan pada hari Jumaat 9 Zulhijjah selepas zuhur, dikenali sebagai khutbah perpisahan ataupun khutbah wida, sebab inilah haji yang pertama selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan ini adalah haji terakhir yang Rasulullah lakukan. Kemudian pada petang itu turunlah wahyu Allah yang terakhir ketika Rasulullah hendak menaiki untanya Al-Qushwa. Aku sampurnakan dan telah aku sampurnakan agamaku untuk kamu dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Suatu yang tragis khutbah Arafah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar menangis apabila dia kata, aku tak tahu sama ada aku akan bersama kamu di waktu yang lain. Berarti Abu Bakar dah tahu itu adalah saat perpisahan. Bulan ke-9, bulan Zulhijjah, masuk bulan ke-10, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah wafat 3 bulan selepas haji yang terakhir. Semua kandungan khutbah Arafah yang Rasulullah baca tidak bertentangan dengan Al-Quran. Riba, wanita, amanah, Islam bersaudara, semuanya adalah dari Al-Quran. Cuma Dr. nak mengulas satu, saya nak mengulas satu perkara. Siapakah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib? Siapa yang dikatakan lepas darah ni? Alright, Dr. beritahu, semasa tahun ke-7 Hijrah, akhir 7 Hijrah, Rasulullah nak menawan Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, Rasulullah SAW menjatuhkan hukum. Ada 13 orang dalam sejarah, 13 orang jatuh hukum pancung. Rasulullah berpesan, pancung batang lehernya walaupun bergayung di kelambu Ka'bah. Ada 13 orang yang Rasulullah sudah jatuhkan pancung ketika Futuh Mekah, berlaku pada akhir tahun ke-7 atau awal tahun ke-8 Hijrah. Di antara 13 orang itu hanya 5 yang dipancung.
Dua orang perempuan hamba yang dia mencerca Rasul dengan terlalu sangat, dengan syair-syairnya. Dua orang hamba dipancung. Seorang lelaki yang memijak anak Rasul, Ruqayyah ataupun Zainab, saya tak pasti, ketika dia itu mengandung, sebab dia nak nak dibawa hantar pulang ke Madinah, ditahan, dipijak perut. Dalam sejarah menyebabkan keguguran ataupun menyebabkan kematian Ruqayyah anak Rasulullah. Kemudian Sayyidina Osman berkahwin dengan anaknya yang kedua, yaitu Ummi Kalsum. Itu sebab Sayyidina Osman tidak turut serta dalam peperangan Badar. Alright. So, dua orang lagi yang jatuh hukum adalah dua orang yang buat kerosakan, rompakan atau membunuh di Madinah, kemudian dia lari ke Mekah. Jadi ini pun dua orang jatuh bunuh. Jadi daripada 13 orang itu, 5 yang jatuh hukum pancung, yang lain dimaafkan. Antara yang dimaafkannya, yang pertama adalah Hindun. Hindun yang menggigit jantung Sayyidina Hamzah, itu pun dimaafkan. Dan juga 3 sahabat karib, yaitu Ikrimah Abu Jahal, Ibnu Rabi'ah, bin Al-Haris bin Abdul Muttalib ini, dan lagi seorang lagi, ada 3 orang yang dimaafkan. Dia 3 geng rapat. Yang lain saya tak pasti. Berarti ada 13 orang, 5 orang dipancung, yang lain dimaafkan. Dan kalau awak nak tahu, Ikrimah Abu Jahal, anak Abu Jahal ini bersama dengan Ibnu Rabi'ah ini dan seorang sahabat lagi, dialah yang membentuk pasukan berani mati ketika di Yarmouk, dan akhirnya ketiga-tiganya gugur syahid di Yarmouk ketika zaman Sayyidina Umar. Itu sebab yang mungkin awak kenal kenapa Ibnu Rabi'ah ni orang yang ini anak sepupu Nabi sebenarnya, anak sepupu Nabi. Dia memerangi Rasul bersama dengan Abu Jahal, kemudian Rasulullah maafkan. Alright, faham? Kita akan mengulas pada minggu lepas, pada minggu akan datang, yaitu mengenai kawin Kristian dan juga kawin kepada orang Yahudi ahli kitab, sebab dia mengulasan yang terlalu panjang. Setakat ini untuk hari ini kita mengulas ayat surah Al-Maidah 1 hingga 4. Kita sudah mengulas makanan-makanan yang diharamkan, yang dihalalkan oleh Allah. Kita juga akan mengulas nanti mengenai hadiah wal qala'id. Kita juga mengenai wahyu Allah yang terakhir, wahyu Allah yang turun yang terakhir. Kita juga mengulas binatang yang diterkam oleh binatang buruan. Tak perlu basuh walaupun digigit oleh anjing, dan itu cuma pendapat ulama. Dan kita juga mengulas sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal untuk kamu makan. Dan kita sudah tentu mengulas tadi mengenai kandungan khutbah Arafah ataupun khutbah wida oleh Rasul. Ada apa nak tanya setakat ini? Ada apa yang orang tanya? Ada apa nak tanya? Faham? Macam-macam kau boleh belajar daripada Al-Quran, kalau kamu minat. Kalau kamu minat, kalau orang tak minat tanya. Okey, insya-Allah kita akan sambung kuliah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.